Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pohonkan ihsan dan pertolongan. Semoga rakyat dapat dijauhkan daripada penyakit virus COVID-19. Kepada Allah, kita pohonkan semoga para pemimpin yang telah diamanahkan dengan kuasa diberikan petunjuk dan panduan mengutamakan tanggungjawab untuk memakmurkan negeri dan menyejahterakan hidup rakyat. Demikian tadi titah Sri Paduka Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah kepada para pemimpin untuk mengutamakan tanggungjawab mereka ketika penularan wabak COVID-19 ini, di mana baginda bertitah pada pembukaan mesyuarat Dewan Negara Perak ke-169, di mana baginda turut berdoa supaya rakyat dijauhkan daripada wabak tersebut, di mana istiadat ataupun upacara pembukaan mesyuarat Dewan Negara Perak ke-169 ini berlangsung setelah selesainya istiadat angkat sumpah jawatan Menteri Besar Perak yang ke-13, di mana Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu selamat mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Perak dalam jam 3.45 petang tadi. Haris Ashraf Hasnan langsung dari Kuala Kangsar kini mungkin dapat memberikan gambaran kepada kita apa yang berlaku pada petang ini. Sudah pasti ini adalah satu detik yang ditunggu oleh wartawan dan juga rakyat negeri Perak yang mengikuti kemelut politik di Perak sejak 2 minggu lalu. Haris, mungkin dapat diceritakan bagaimana leganya anda sebagai wartawan dan juga wartawan dan juga anak Perak dengan istiadat angkat sumpah tadi. Ya Zul, kalau saya boleh perincikan sedikit, sebenarnya bukan 2 minggu Zul, ini masuk minggu ketiga ataupun berakhirnya minggu ketiga, di mana rakan setugas sebelum ini Rahimah Abdullah telah pun berada di Ipoh Perak lebih kurang dalam 2 minggu, dan saya seminggu di sini. Mungkin kalau kita nak melihat kepada apa yang berlaku sejak daripada peralihan di peringkat federal, kalau kita lihat di peringkat pusat bagaimana perubahan ataupun peralihan kerajaan yang berlaku pada ketika itu, menerima tempiasnya di negeri Perak ini dan peralihan kerajaan pada ketika itu, rakan-rakan wartawan, kalau anda dapat lihat di belakang saya pada ketika ini, sejak 2 ataupun 3 minggu sebelum ini telah pun berusaha untuk mencari Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu untuk mendapatkan penjelasan secara terus daripada beliau. Apakah kedudukan beliau? Apakah kedudukan kerajaan negeri Perak sewaktu peralihan kerajaan ataupun peralihan yang berlaku di peringkat persekutuan. Pada ketika itu, Datuk Seri Ahmad Faizal berada di Kuala Lumpur. Saya juga ke Istana Cangkat di Bukit Kerajaan di berdekatan dengan Jalan Travers, di mana di situ merupakan Istana Cangkat yang merupakan istana hinggap bagi Sultan Perak. Cuba juga untuk mendapatkan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, tapi juga gagal pada waktu itu untuk mendapatkan penjelasan beliau berhubung kedudukan ataupun situasi di negeri Perak pada ketika itu. Jadi hari ini adalah hari muktamadnya, apabila kita dapat tahu siapakah menteri besarnya, apakah keputusannya. Kalau sejak dari dalam minggu inilah sepanjang saya berada di Ipoh Perak ini, panjang ceritanya. Sejak daripada Sabtu minggu yang lalu, saya membuat liputan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO, berada di Bagan Datuk. Beliau mengumumkan bahawa tidak mahu dilantik di dalam kabinet, dan kemudian hari-hari berikutnya Datuk Seri Ahmad Faizal telah pun membuat kenyataan bahawa Perikatan Nasional berjaya membentuk majoriti 32 kerusi, dan banyak sebenarnya perkembangan perubahan yang berlaku di negeri Perak pada ketika ini. Tetapi bagi saya, kita ingin melihat pada langkah ke hadapan ataupun apakah selepas ini, bagaimana pembentukan Barisan Exco yang boleh dikatakan majoritinya berpengalaman daripada Barisan Nasional yang mempunyai 25 kerusi Dun Perak. Rata-rata antara mereka berpengalaman. Dato' Sarani yang merupakan antara nama yang dicalonkan antara nama Menteri Besar sebelum ini juga merupakan Exco kanan sewaktu pentadbiran Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Jadi ramai sebenarnya individu-individu yang boleh dikatakan berpengalaman berada di dalam kelompok ataupun tim. Ada yang menyatakan bahawa tim Peja 2.0. Jadi banyak sebenarnya cerita-cerita yang ingin saya kongsikan ini, Zul. Okay. Haris, mungkin dapat diceritakan, difahamkan Haris sekarang masih lagi berada di Istana Iskandaria.
Tapi akan ada juga sidang media oleh Menteri Besar, oleh Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Apa yang mungkin bakal ditanyakan oleh kelompok wartawan? Sudah pasti cerita mengenai Exco itu. Akan tetapi mungkin juga ada perkara-perkara lain yang kita perlu korek juga daripada Menteri Besar ini. Pertamanya, kalau kita nak melihat adalah dari segi pembentukan Exco selepas ini, siapakah yang akan menganggotainya. Kalau kita compare, membandingkan apa yang beliau bentuk timnya sewaktu pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan sebanyak 10 orang Exco, adakah kali ini juga jumlahnya sama ataupun akan berlaku pertambahan atau sebagainya. Selain daripada itu, kita ingin melihat juga dari segi apakah hala tuju Kerajaan Negeri Perak selepas ini. Apakah dari segi bentuk polisi-polisinya? Kerana ketuanya masih lagi individu yang sama. Jadi saya percaya Datuk Seri Ahmad Faizal mempunyai mengetahui dan juga mempunyai visi dan juga misi beliau selepas ini, perkara-perkara yang ingin beliau teruskan, polisi-polisi ataupun dasar yang akan dilaksanakan di negeri Perak ini. Saya percaya beliau akan meneruskan beberapa polisi dan juga dasar tersebut, tetapi pada masa sama kita ingin melihat juga dari segi pembentukan. Saya percaya dalam sidang media sebentar sahaja lagi, isu dari segi pembentukan Exco itu akan mendominasi sidang media sebentar lagi. Dan pada sebelah petang saya difahamkan beliau akan menziarahi pusara di Ipoh, tapi kita masih lagi menunggukan pengesahan ataupun perkembangan lanjut berhubung dengan perkara ini. Dalam berbalik kepada sidang media, selain daripada itu, kita ingin melihat bagaimana beliau ingin berdepan dengan pasukan-pasukan ataupun gabungan yang baharu untuk beliau ini, iaitu dalam komponen yang sama dari Barisan Nasional, PAS, termasuklah kelompok 3 individu bebas, adun bebas tersebut. Bagaimana pembentukan ataupun pergerakan Kerajaan Negeri Perak selepas ini, Zul? Haris, mungkin dapat dikongsikan. Kami mungkin mendapat isyarat visual ketika istiadat angkat sumpah tadi daripada rakan media di RTM. Tapi bagi Haris yang mengadakan liputan di Istana Iskandaria yang tidak berada dalam balai yang sama ketika majlis angkat sumpah itu, bagaimana menguruskan daripada segi logistik dan juga memudahkan komunikasi dan juga mendapatkan maklumat walaupun tidak berada di satu ruang yang sama ketika istiadat angkat sumpah tersebut? Ya, Zul, pastinya dengan zaman ataupun teknologi terkini pada ketika ini, kita juga dapat melihat dari segi siaran langsungnya. Kita juga membawakan siaran langsung sebentar tadi. Saya juga berkomunikasi bersama dengan rakan-rakan kita dari RTM bernama dan juga daripada Jabatan Penerangan yang mereka merupakan official media yang dapat akses masuk ke dalam balairung tadi. Tetapi tidak dapat masuk itu bukanlah satu penghalang. Ramai juga rakan-rakan yang lain yang juga berada di sini daripada siaran televisyen yang lain juga turut berada dari segi printed newspaper, media cetak dan juga online juga berada bersama dengan kita yang berada, yang ditempatkan di boleh dikatakan ini merupakan Dewan Santapan di mana saya berada pada ketika ini, di mana media berada di sini untuk menantikan pada bila-bila masa sahaja sebenarnya sidang media oleh Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Dan itu kita dapat melihat secara langsung, termasuklah titah tuanku merasmikan ataupun membuka mesyuarat Dewan Negara Perak juga. Itu merupakan kita dapat melihat secara langsung dan selalu kita akan dapat teks awal, check against delivery, so kita dapat menyemak teks tersebut secara langsung apa sewaktu dititahkan oleh tuanku Sultan Perak sebenarnya, Zul. Tadi tak jadi satu masalah lah untuk berada di ruang yang lain, pada masa sama untuk kita melihat sendiri apa yang berlaku di dalam balairung sendiri, Zul. Bagus anak kelahiran Ipoh Haris ni. Bagus buat kerja. Tapi Haris pastinya Haris akan menunggu sidang media yang bakal berlangsung pada bila-bila masa saja lagi. Terima kasih kerana sudi bersama cerita pada petang ini. Kami juga akan membawakan sidang media oleh Menteri Besar Perak itu sekiranya mendapat isyarat dari Kuala Kangsar. Terima kasih Haris. Terima kasih juga anda yang menonton. Ini saja cerita untuk hari ini. Pastikan anda mendapatkan maklumat yang sahih dan juga benar. Layari laman web kami dan juga aplikasi Mudahlih kami Astro Awani supaya anda mendapat berita-berita yang benar dan tidak terpedaya dengan berita palsu, khususnya ketika penularan wabak COVID-19 ini. Saya saja cerita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih.